Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nusnihi wa nukabbiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidin nabiyil karim, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadanil amin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, manhu mani la yashba'an talibul ilmi wa talibud dunya wa huma la yastawiyan. Amma talibul ilmi fayazdadu ridan minar rahman, wa amma talibud dunya fayazdadu fi tughyan. Thumma qara'a a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Wa qara'a a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sadaqallahul azim, atau kama qala. Abdullah ibn Mas'ud menceritakan, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, ada dua kerakusan, rakus, tamak. Ada dua jenis gelojoh, la yashba'an, yang orang tidak akan kenyang. Ada dua benda yang manusia ni kalau dia tamak pun dia tak kenyang. Kata Nabi, talibul ilmi wa talibud dunya. Ada dua. Satu, kalau kita cari ilmu. Yang kedua, kita cari dunia. Tak kenyang. Kita belajar ilmu, tak pernah sampai ke ujung. Belajar, nak belajar lagi, nak belajar lagi, nak belajar lagi. Lagi kita belajar, lagi terasa luasnya lautan ilmu. Kita belajar ilmu Quran tak habis, kita belajar ilmu hadis tak habis, kita belajar ilmu yang ada atas dunia tak habis. Ilmu Allah ini maha luas. Dan orang yang menjadi talib, menjadi penuntut ilmu, tak pernah puas. Seperti mana juga talibud dunia, orang yang duk cari dunia, duk himpun dunia, tak puas. Wahuma la yastawiyan. Nabi kata dua-dua ni, walaupun dia dua kerakusan, dua tamak yang tidak pernah puas, tetapi dua ni tak sama. Nabi kata la yastawiyan, dua ni tak sama. Nabi kata, amma talibul ilmi fayazdadu ridan minar rahman. Nabi kata, ada pun orang yang mencari ilmu, yang menuntut ilmu, maka Allah tambah keredaan pada dia. Tak sama. Orang yang rakus, yang tamak dalam mencari ilmu,
yazdadu ridan, bertambah keredaan, minar rahman, daripada Allah Tuhan yang Maha Pemurah. Lagi dia belajar ilmu, ilmu itu mengubah hidup dia, mengubah akhlak perangai dia, mengubah segala-gala dia, maka ilmu itu betul-betul membawa keredaan Allah pada dia. Wa amma talibud dunya fayazdadu fit tughyan. Nabi kata, tetapi orang-orang yang dunia, yang mengumpul dunia, yang menghimpun dunia, maka betapa sifat melampau dan sesat mereka itu. Dengan kerana tamak haloba nak hidup dunia, berkelahi adik-beradik. Kelahi. Adik dengan abang tak bercakap, abang dengan kakak tak bercakap, adik dengan tak bercakap, habis kerana dunia. Maka yang bertambah kepada orang yang cari ilmu ini, maka bertambah kepada orang yang mencari dunia ini, fayazdadu fit tughyan, makin melampau dia. Summa qara'a, kemudian Nabi baca sepotong ayat Quran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allah sebut dalam ayat itu, sesungguhnya yang takut kepada Allah sebenarnya ialah ulama. Ulama takut pada Allah. Kemudian Nabi baca sepotong ayat lain. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Allah kata, kalla, jangan begitu. Kalla maknanya Tuhan nasihat, hampa jangan macam tu, jangan buat macam tu. Innal insana la yatgha. Allah sebut dalam ayat tu, sesungguhnya manusia, nama kata manusia ni la yatgha, melampau. Nama kata manusia ni yang Allah tak bagi tu yang dia nak buat sangat. Yang Allah larang tu yang dia nak buat sangat. Itu manusia. Manusia ini la yatgha, melampau dia. Ar-ra'ahu istaghna, kerana manusia melihat dan merasa dia sudah cukup kaya, maka dia tak peduli pada perintah Allah. Tuhan sebut, bukan manusia sebut ni. Ayat ni kita duk baca dalam semayang, Allah sebut. Manusia ni kebanyakannya jadi begitu. Allah uji dengan kedudukan, Allah uji dengan duit ringgit, Allah uji dengan kuasa, Allah uji dengan pengaruh, Allah uji dengan benda-benda yang macam ni. Innal insana la yatgha, dia jadi melampau. Melampau dia sampai ke peringkat ar-ra'ahu istaghna, dia rasa dia dah istirna, dia rasa dia dah kaya dah, dia tak perlu kepada apa-apa lagi dah. Saya biasa jumpa orang kaya seorang, corporate millionaire lah dia ni. Saja sembang-sembang dengan dia, kita bawa sembang kita tupi ke satu tajuk. Kita kata kat dia, yalah sungguh pun kita kaya, sungguh pun negara kita kaya, tapi kita kena ingat, kekayaan ni semua pun Allah yang bagi. Allah boleh ambil balik sekelip mata. Kata kat dia. Dengan kerana tu, kita kena jaga. Kita jangan langgar perintah Allah. Kita kena selalu doa pada Allah. Dia kata elok juga Ustaz. Kalau Ustaz pergi ceramah belah-belah kampung, orang kampung hak susah-susah ni, Ustaz mau pesan kerak kat mereka benar. Bukan pesan kat dia. Dia kata balik kat kita, kata elok Ustaz. Kalau Ustaz pergi cakap ke orang kampung hak mereka ni susah-susah ni, mau pesan kerak kat mereka ni, suruh mereka ni doa kat Tuhan kerak sikit. Kita pun jadi terkejut lah. Kita tujuan nak habaq kat dia. Dia kata tak betul. Dia kata mereka ni kadang-kadang Ustaz, dia kata susah. Kita nak ubah attitude mereka ni, kita nak ubah sikap mereka ni, susah. Mereka ni miskin tapi tak mau nak usaha bagi jadi kaya, tak mau nak usaha bagi jadi senang. Dia kata Ustaz mau pergi habaq kat mereka ni, mau usaha lebih sikit, mau doa kat Tuhan bagi Tuhan bagi. Dia ar-ra'ahu istaghna, dia rasa dia dah okey.
Dia dah kaya dah, dia dah cukup dah, doa apa lagi? Hak dia nak semua dah. Apa yang kita nak? Dia tanya yang tu. Apa yang kita nak? Yang kita duk kerja susah payah ni pasal apa? Kita nak apa? Nak duit. Yang dah pencen dah pergi minta kerja lagi ni pasal apa? Pasal duit lah. Secara jujur kita bercakap, secara jujurnya orang yang dah pencen pergi minta sambung kerja lagi ni pasal apa? Pasal duit lah. Saya tu. So kalau ultimately kemuncak kepada yang kita duk nak ni ialah duit, dia kata. Kalau kita dah ada duit, tak payah minta apa. Hak tu yang kita nak pun. Dia melihat begitu. Dia tak melihat doa itu bukan saja soal doa minta duit, tapi doa minta hidayah, minta iman, minta keselamatan, minta kesihatan. Itu semua kena doa tu. Kalau tidak, Allah boleh tak bagi. Hang ada duit, Allah boleh bagi sakit. Duit tak boleh beli kesihatan. Duit boleh beli ubat, tapi tak boleh beli kesihatan. Berapa ramai orang kaya sakit. Kekayaan yang ada pada dia tak boleh menghilangkan sakit dia. Dia cuma boleh guna kekayaan beli ubat. Tapi ubat itu tak diizin Allah untuk memberi kesihatan pada dia. Maka dia perlu doa pada Allah. Kerana sakit, kerana sihat itu anugerah Allah. Tapi manusia, selagi dia tak sakit, manusia, selagi dia tak kena apa-apa kesusahan, selagi itu dia terlupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa? Pasal Allah sebutlah dalam Quran. Manusia memang begitu. Ar-ra'ahu istaghna. Dia melihat dia sudah cukup kaya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, likulli syai'in syarafun wa inna ashrafal majalis mastuqbila bihil qiblah. Nabi kata setiap benda ada kemuliaan dia. Setiap benda. Likulli syai', bagi setiap benda itu syaraf, ada kemuliaan dia. Syarif ni makna dia mulia. Bagi tepi Mekah, Arab, ada kerja di lapangan terbang apa semua tu, immigration depa, custom depa apa semua tu, kalau dia pakai name tag, dia pakai tanda nama di poket dia tu, dia tulis Muhammad Ali Atiyah Al-Sharif, dia tulis Muhammad Ali Atiyah Al-Sharif, dia tulis. Oh tu dia cukup bangga tu kalau dia boleh pakai name tag nama tu. Kalau kita pergi tegur dia, pergi cakap Arab sikit dengan dia, dia syok. Dia tanya, anta kalim Arabi? Hang boleh kan cakap Arab? Kita kata, insyaAllah, kalim Suraya. Sikit-sikit boleh. Kita kata, aywa. Ismukal Karim ya Syekh? Dia kata, nama hang, apa dia? Kita habang. Nama kita. Kita tanya dia pula, Ismukal Karim? Dia angkat name tag, dia tunjuk. Dia tanya, hang nama apa? Dia angkat name tag, tunjuk. Baca. Kita pun tengok name tag dia baca Muhammad Ali Atiyah. Kita tinggal perkataan Syarif. Oh, marah. Marah. Yang tu, yang dia duk megah sangat tu. Dia bukan megah Muhammad Ali Atiyah tu. Dia megah tahujung tu. Al-Syarif. Dia tunjuk, hadha. Dia kata, ni, hak ujung ni apa? Kita kata, Al-Syarif. Ismah li. Kata, sorry. Aku terlupa. Tak sebut. Al-Syarif. Arafta ma ma'na Syarif? Dia kata, hantau ni, apa makna Al-Syarif ni? Kita kata ana musyarif. Dia kata ni Asy-Syarif ni menunjukkan, dia kata ana min usratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ni kami orang Arab ni kalau pakai Asy-Syarif di hujung, maknanya kami ni keturunan Nabi. Oh, tu dia. Dan kita sebut pun kita tak boleh sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia marah. Dia suruh kita sebut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sambung sekali doa untuk keluarga tu pasal rawit dengan dia sekali.
Mau kita sebut yang tu kat dia, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau dia immigration, dia cop pasport habis masuk awal kita dalam tu. Bukan susah ketua nak pergi Mekah ni kan. Senang aja. Yang tu mau hafal elok. Bangga depa ni. Dalam hadis Nabi kata likulli syai'in syarafun. Bagi setiap sesuatu itu ada syaraf, ada kemuliaan dia. Wa inna asyrafal majalis mastuqbila bihil qiblah. Nabi kata dan sesungguhnya majlis yang paling mulia ialah majlis yang hati kita menghadap kepada Allah, menghadap kepada qiblah. Majlis ilmu lah ni, majlis ilmu ni hati kita menghadap Allah. Al-qiblah itu simbol kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar. Orang tanya Baitullah ni makna apa Ustaz? Kita kata maknanya rumah Allah. Oh, Allah duduk situ kah? Kata dah. Tapi Islam nak membawa umat dia kepada satu arah, maka kiblat dipilih untuk dijadikan arah umat Islam menghadap. Itu saja. Katalah ditakdirkan jadi perang dan sebagainya esok ni, mereka pergi repih ambil buang Kaabah tu, pergi bubuh di New York. Kita masa tu sembahyang nak menghadap mana? Adakah nak menghadap Ain Kaabah, bangunan Kaabah yang ada di New York? Dah. Kita tetap kena menghadap tapak asal Kaabah tu. Kalau ditakdirkan jadi begitu. Tapi tak akan jadi begitu. Maknanya, itu jawapan kepada orang yang kata orang Islam sembah rumah tu, sembah ketua batu tu. Tak, kita bukan sembah tu. Kita disuruh oleh Allah menghadap ke satu arah sebagai simbol kepada solidariti, simbol kepada perpaduan umat Islam. Hang duk di bumi mana pun menghadap satu arah, perpaduan umat Islam. Kalau Kaabah tu dicabut buh di negeri lain pun, kita tetap menghadap ke situ juga. Kita tak ikut di mana tempat baru diletakkan Kaabah tu. Benda ni sudah dibahaskan oleh ulama muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka sebaik-baik majlis ialah majlis yang hati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Allah pilih kita untuk duduk dalam majlis yang sebaik-baik ini. Mudah-mudahan majlis ini memberi peringatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan kitab Muhimmah. Muhimmah pada ilmu hadis. Kita sampai di muka surat 34. Muka surat 34 kita sampai di bawah tu, dia kata ini suatu tanbih pula. Pada malam ini dia nak tengok satu cerita baru. Kata dia ini suatu tanbih pada menyatakan tahajur dan tasyamun. Tahajur ataupun tasyamun membawa maksud pulau memulau. Kita pulau kawan kita, kita tak bercakap dengan dia. Mereka pulau kita, mereka tak mau nak berhubung, nak bergaul dengan kita. Dia panggil tahajur ataupun dia panggil tasyamun. Telah mengeluarkan oleh Ahmad dan Tabrani daripada Nabi SAW. Bahawa sesungguhnya sabda ia, tiada halal bagi seorang Muslim meninggalkan ia akan bertutur akan saudaranya yang Islam itu lebih daripada 3 hari. Itu asas apa yang kita nak cakap pada malam ini. Apa yang kita nak cerita pada malam ini ialah soal kita tak mau bercakap dengan satu orang sahabat kita lebih daripada 3 hari. Maka perbuatan itu adalah satu perbuatan yang amat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu benda yang kita nak kena ingat ialah Islam ini adalah agama berbaik-baik. Itu asas kepada agama Islam. Asas kepada agama Islam ialah berbaik-baik dan tidak ada buruk sangka. Itu asas kepada agama Islam.
Sehingga kan Nabi SAW sendiri dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang mempunyai rekod yang berbagai-bagai sebelum mereka masuk Islam. Di kiri kanan Nabi, Sayyidina Umar Al-Khattab, satu orang samsing besar, satu orang penagih arak yang cukup kuat sebelum Islam. Nabi SAW menerima Sayyidina Umar Al-Khattab bukan selepas seminggu, bukan selepas 2 minggu, bukan selepas sebulan, bukan selepas setahun dia masuk Islam. Tapi Nabi terima Sayyidina Umar Al-Khattab hari pertama dia masuk Islam. Nabi terima dia dengan hati yang cukup bersih. Walhal Nabi bukan tak tahu siapa Umar Al-Khattab. Walhal Nabi bukan tak tahu rekod lama Umar Al-Khattab. Tetapi apabila Umar Al-Khattab menyatakan keislaman dia di depan Nabi, Nabi terima dia tanpa sikit pun prejudis pada dia. Nabi terima dia dengan hati yang suci bersih. Maka itulah asas. Itulah asas kepada Islam yang kita mengaku sebagai agama kita pada hari ini. Sebab dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana. Wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum. Sadaqallahul azim. Itu ayat Quran tu. Allah sebut dalam ayat itu, kata dia wa'budullah, sembahlah Allah. Ayat Quran ni kalau kita baca, kalau kita teliti, kita boleh rasa zuk, kita boleh rasa satu keajaiban, satu rasa yang dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala bukan saja dia perintah kita cara kasar, bahkan Allah Subhanahu wa taala semacam pujuk kita, seakan-akan membelai kita. Dia suruh kita dengan cara yang cukup lembut, wa'budullah, hendaklah kamu sembah Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, jangan sekali-kali kamu syirik sesuatu pun dengan aku. Allah Subhanahu wa ta'ala suruh manusia, suruh sembah dia, suruh abdi diri pada dia tanpa memberi peluang kepada benda lain tumpang dia. Tak boleh. Kita tunduk kepada Allah solid, sepenuh hati, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil walidaini ihsana, Allah suruh dengan ibu bapa berbuat baik. Wabizil qurba, Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita dengan adik-beradik buat baik. Wal yatama, dengan anak yatim buat baik. Hari ini depa anak yatim, tidak mustahil minggu depan anak kita jadi anak yatim. Hari ini dia anak yatim, tidak mustahil bulan depan cucu kita jadi anak yatim. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita, wal yatama, dan anak yatim buat baik. Wal masakin, dengan orang miskin buat baik. Wal jari dzil qurba, dengan jiran yang dekat buat baik. Wal jaril junub, dan jiran yang jauh buat baik. Pada ayat ini maka Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala memahamkan bahawa yang dikatakan jiran itu ialah 40 buah rumah yang ada di keliling rumah kita. Yang semua mereka ini perlu kita buat baik. Wabnis sabil, disuruh kita buat baik kepada orang yang berada pada sabilillah. Orang yang berada di dalam musafir kerana Allah. Wa ma malakat aymanukum, dan juga kepada hamba-hamba yang dimiliki. Itu asas agama Islam. Asas dia apa? Buat baik. Dengan semua orang kita kena buat baik. Maka pada malam ini kita nak baca cerita pasal Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita orang Islam jangan sekali-kali melakukan perbuatan yang boleh
menimbulkan suasana tidak baik. Kata dia bahawa sesungguhnya bersabda ia, tidak halal bagi seorang Muslim meninggalkan ia akan bertutur akan seorang Islam itu lebih daripada 3 hari. Maka bahawa sesungguhnya cenderunglah keduanya daripada hak selama ada keduanya itu atas mengekali keduanya. Dua-dua pihak yang tak bertegur. A tak bercakap dengan B. Selagi mana salah seorang tidak cuba buat baik, maka kedua-duanya cenderung daripada kebaikan, cenderung daripada kebenaran. A dengan B tak bertegur. Seminggu dah tak bercakap. Maka kedua-dua A dan B yang tak bercakap ni, kedua-duanya sekali berdosa. Bahkan mereka menyimpang daripada hak dan kebenaran. Baik. Kata dia bermula awal-awal keduanya itu kembali kepada suluh. Suluh maknanya kebaikan. Awal-awal kedua-duanya kembali kepada kebaikan, nescaya adalah yang terdahulu kembali itu akan kafarah bagi dosanya. Orang yang mula-mula sekali dia anggap baik di sisi syarak ialah orang yang mula-mula sekali mencetuskan semula persahabatan di antara mereka berdua. Kata dia, dan jika ia memberi salam, maka tiada menerima dan menolak ia atas salamnya, maka nescaya mengembalikan atasnya oleh malaikat dan mengembalikan atas yang lainnya itu oleh syaitan. Bila A dan B tak bercakap, kawan yang baik ialah kawan yang mula bagi salam. Dan apabila kawan ni mula bagi salam, kawan sana tak mau jawab salam, maka kawan yang bagi salam itu dia kata bersama malaikat, dan kawan yang tak mau jawab salam itu bersama syaitan. Malam ni juga kita kena cek balik diri kita, ada tak dah kita tak bercakap dengan siapa-siapa. Kalau ada, balik bagi salam. Pergi rumah dia, kuat lewat dah, telefon pergi kat dia. Assalamualaikum, kata kat dia. Dia kata, Waalaikumsalam. Siapa ni? Ni kawan tak bercakap banyak hari dah. Kata. Dia kata, seme'eh kah? Tak silap dah, kata kat dia. Dia letak ke dekum, kata, maka dia bersama syaitan. Kita dah suar dah. Kita dah suar tangan nak berbaik-baik dengan dia, dia tak mau. Maka dia kata di sini, maka orang yang menolak itu adalah orang yang dipengaruhi syaitan. Dan jikalau mati keduanya atas mengekali keduanya seperti yang demikian itu, nescaya tiada masuk keduanya ke dalam syurga, hal keadaannya berhimpun selama-lamanya di neraka. Kalau sekiranya berkelahi itu bawa sampai mati, sampai habis umur, dia ada tak bercakap dengan satu kawan dia, maka mengekali mereka itu di dalam tempat azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah mengeluarkan oleh Abu Daud dan Nasai, tiada halal bagi seorang Muslim bahawa meninggalkan ia bertutur akan seorang yang Islam itu terlebih daripada 3 hari. Maka barang siapa yang meninggalkan ia lebih daripada 3 hari dan mati ia, nescaya masuk ke dalam neraka. Itu hadis daripada Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai. Barang siapa yang kekalkan tidak bercakap di antara 2 orang kawan, dia tak bercakap dengan kawan tu, dia kekalkan sampailah hari mati dia, dia tak bercakap dengan orang tu, maka di nerakalah tempat mereka ini. Kalau kita nak tengok dalam hadis, ada hadis riwayat daripada Abi Ayyub Al-Ansari. Dia kata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalath yaltaqiyani fayasuddu hadha wa yasuddu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi kata dalam hadis itu, tidak halal orang Islam pulau saudaranya lebih daripada 3 hari. Dan apabila kedua-dua mereka itu berjumpa, maka yang terbaik daripada keduanya ialah yang mula-mula bagi salam.
Itu dijelaskan oleh hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis, fayughfaru likulli 'abdin la yushriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, fayuqalu antaziru hadzaini hatta yaftaliha. Nabi ulang 3 kali, anziru hazaini hatta yaftaliha, anziru hazaini hatta yaftaliha, atau kama qala, hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis ini Nabi bersabda, kata dia, dibuka pintu-pintu syurga pada hari Isnin dan hari Khamis. Hari Isnin dan buka pintu-pintu syurga pada hari Isnin dan hari Khamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yushriku billahi syai'a. Allah ampun dosa setiap orang manusia selagi dia tidak syirik dengan Allah. Tiap-tiap hari Isnin, tiap-tiap hari Khamis memang spesial Tuhan buat. Hari untuk ampunkan dosa hamba-hamba dia. Tetapi kata Nabi SAW, illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Melainkan lelaki, melainkan 2 orang lelaki, yang kedua-dua laki-laki itu ada permusuhan. Fayuqal, maka dikata kepada laki-laki yang ada permusuhan ini, anziru hazaini. Allah kata dekat malaikat dia, nanti sah 2 orang ni hatta yastaliha, aku tak mau ampunkan dia sehinggalah mereka berbaik semula. Hari Isnin hari ini dengan hari Khamis, 2 hari ini hari Allah Subhanahu wa ta'ala buat tawaran untuk ampunkan dosa hamba-hamba dia. Syarat untuk diampunkan dosa ialah manusia ini mesti bersih daripada 2 benda. Yang pertama, bersih daripada syirik. Maka mereka berhak untuk mendapat keampunan Allah. Yang kedua, mereka mesti bersih daripada permusuhan di antara sama-sama orang Islam. Kalau sekiranya dia ada permusuhan sesama orang Islam, Allah kata kepada malaikat yang menjaga soal rahmah ini, kata Allah, anziru hazaini, nanti sak dulu, 2 orang ni nanti sak dulu, hatta yastaliha, sehinggalah kedua-dua mereka berdamai dan berbaik semula, baru aku berikan keampunan aku pada mereka berdua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dijelaskan oleh Nabi SAW akan perkara yang demikian itu. Kata dia, dan telah mengeluarkan oleh Abu Daud dan Nasai, tidak halal bagi seorang Muslim meninggalkan ia bertutur akan seorang Islam itu lebih daripada 3 hari. Barang siapa yang meninggalkan ia lebih daripada 3 hari dan mati, nescaya masuk neraka. Dan telah mengeluarkan oleh Muslim, dinaikkan segala amal ke langit pada tiap-tiap hari Isnin dan Khamis. Maka mengampun Allah Azza wa Jalla yang demikian hari itu bagi orang yang tidak syirik dengan Allah akan sesuatu, melainkan orang yang ada antaranya dan antara saudaranya itu berdengki-dengki. Ini yang lain pula. Maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggalkan oleh kamu akan 2 orang ini sehingga bersuluh ia. Dengki juga satu benda yang boleh menghalang manusia daripada mendapat keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kata dia, dan pada suatu riwayat, dibukakan segala pintu syurga pada hari Isnin dan Khamis. Maka diampun bagi tiap-tiap hamba yang tiada syirik dengan Allah akan suatu, melainkan seorang laki-laki yang ada antara saudaranya itu berdengki-dengki. Maka dikata baginya, rantai olehmu akan segala 2 orang laki-laki ini sehingga bersuluh keduanya. Bersuluh maksudnya berdamai. Ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya meninggalkan berkata-kata akan saudara yang Islam lebih daripada 3 hari itu haram. Haram. Ini semua susah kita. Jenis berkelahi tak bercakap ni pun kerja kita.
Kemudian jenis dengki ni pun kerja kita. Ni semua nak jadi punca kita tak dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala, dan syirik juga kerja kita. Tiga-tiga benda yang menjadi penghalang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keampunan dia turun dekat kita ada pada kita. Masyarakat Melayu dengan syirik ni, Allahu Akbar, Allah yang mengetahui. Bak percaya bomo ni habis. Cerita bab percaya bomo ni, mai mengaji sampai lekang kulit kitab pun duk pergi juga kat bomo ni. Nak kata tak reti-reti, tapi tak apa yang nak buat. Dia nak pergi juga. Pasal benda tu dah sebati elok dah dengan dia. Maka dengan kerana dia menghadiri nujum yang dilakukan oleh bomoh itu, maka dia sudah syirik dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala bukan sahaja marah pada dia kerana syirik, bahkan ditahan ibadat dia selama 40. Allah sahaja yang mengetahui 40 tahun, 40 bulan, 40 hari atau 40 berapa tak tahu. Wallahu a'lam. Maka manusia yang nama Islam ini, manusia yang namanya serupa nama orang Islam ni, tak boleh nak elak diri daripada syirik. Dan manusia yang bernama Islam juga seolah-olah tak boleh lari daripada dengki. Hatta di kalangan alim ulama juga ada dengki. Hatta di kalangan tok-tok guru juga ada dengki. Hatta di kalangan sama-sama buat kerja untuk Islam juga ada dengki. Hatta di sama-sama golongan yang mengharapkan keredaan Allah juga ada dengki. Maka demikianlah manusia seolah-olahnya tidak boleh lari daripada sifat dengki ini. Sehingga akan dikatakan orang yang berdengki di antara satu sama lain itu diperintahkan supaya dirantai sahaja mereka itu, sehinggalah mereka berdamai di antara keduanya. Kata dia, ketahuilah bahawa sesungguhnya meninggalkan berkata-kata sesama orang Islam lebih pada 3 hari itu haram. Haram maknanya berdosa. Tetapi telah berkata oleh beberapa jamaah daripada ulama bahawa sesungguhnya ia daripada dosa yang besar, melainkan kerana uzur syar'i. Yang ni dia nak bagi tahu pengecualian. Dibenarkan kita pulau, dibenarkan kita tak bercakap dengan satu orang itu dengan kebenaran yang syar'i, kebenaran yang dibenarkan oleh syarak. Apa dia? Seperti bid'ah atau fasik, dan jikalau ada tersembunyi sekalipun. Kita dibenarkan pulau tak berteguh dengan satu hamba Allah tu kalau sekiranya dia satu orang pengamal bid'ah yang sesat. Kalau sekiranya dia satu orang yang fasik, yang semua orang kenal kefasikan dia, maka kita boleh tunjuk kita tak suka dekat dia, kita tak mau bercakap dengan dia kerana fasik yang diketahui oleh umum masyarakat. Fasik teruk. Kalau masyarakat semua kata dia baik, tiba-tiba kita tak bercakap dengan dia, yang tu tak boleh. Tapi kalau semua masyarakat pun kenal dia fasik, tak boleh tinggal arak misalnya. Satu orang yang mudimul khamr, satu orang yang mengekalkan arak dalam hidup dia. Bukan orang cerita, bahkan siapa pun kalau nak tengok dia minum arak boleh pergi tengok. Senang-senang kita boleh tengok dia minum arak, senang-senang kita boleh jumpa dia dalam keadaan mabuk. Maka orang yang macam ini dianggap orang yang fasik. Maka orang yang macam ini kalau dipulau oleh orang Islam tidak jadi salah. Dia kata bermula dabitnya itu bahawa manakala kembali kepada membaiki bagi agama si hajir atau si mahjur, nescaya harus dia. Dan jika tiada seperti yang demikian itu, maka tiadalah harus dia. Kita boleh pulau dia sehinggalah dia berubah, kembali kepada hidup sebagai orang Islam. Maka barulah kita bergui balik dengan dia. Maka itu tidak salah. Yang ni dalam fiqh dia panggil lita'dib, dia panggil. Kita pulau dia untuk ajak dia, untuk bagi dia reti bahawa kita tak berkawan dengan dia bukan kerana apa? Bukan kerana muka dia huduh, bukan kerana dia miskin, bukan kerana keduniaan,
Tapi kita tak kawan dengan dia kerana dia mencemarkan agama. Maka kita pulau dia. Lah ni ramai. Lah ni ramai. Tulis dalam majalah bukan-bukan. Menghina Islam. Mencabar Islam dan sebagainya. Lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini yang kita duk baca pada hari ini. Dia kata ini suatu muhimmah. Muhimmah makna benda yang penting. Yang ditakut atas segala orang yang memutuskan akan segala keluarganya. Maka yang demikian itu sebab bermarah-marahan. Dan sebab berkelahi-kelahian. Dan sebab bersakit hati. Bertambah pula hasad, yakni dengki berdengki. Maka sekalian yang tersebut itu dosa yang besar. Lagi kena murka Allah subhanahu wa ta'ala dan laknatnya. Hak tak boleh ni ialah kalau sekiranya kita pulau keluarga kita. Kita pulau orang Islam, pasti apa? Bila diselidik-selidik, punca kita pulau dia, punca kita tak bertegur dengan dia kerana marah aja. Marah kerana kambing dia tak tambat, makan pokok kerapole kita. Itu saja punca yang kita tak bercakap dengan dia, maka itu haram hukumnya. Bila diselidik-selidik tengok apa punca yang kita tak bercakap dengan dia. Punca dia kerana berkelahi di antara kita dengan dia. Kelahi dengan sebab-sebab yang tertentu. Dengan sebab-sebab dunia. Ataupun bila diselidik, diperiksa tengok sebabnya ialah sakit hati saja. Bukan ada satu sebab yang dibenarkan oleh syarak. Cuma sakit hati saja. Pasal apa? Pasal tengok dia tambah rumah besar pada rumah kita. Sakit hati. Dah sakit hati, pergi buat cerita kat orang lain. Tu yang tambah tu duit rasuah tu. Tu cerita dia. Bila cerita tu pusing balik mai kat kawan tambah rumah ni, marah dah. Rasuah apa nama? Yang aku duit gaji abang pembesar rumah, dia pergi tuduh kata aku makan rasuah. Itu ceritanya. Jadi akhirnya jadi berkelahi sampai tak bertegur. Itu bukanlah pulau memulau ataupun berkelahi yang dibenarkan oleh syarak. Yang macam tu adalah salah dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Dan artinya, segala mereka yang membinasakan mereka itu akan janji Allah Ta'ala kemudian daripada berjanji. Ini cerita orang yang mukir janji dengan Tuhan. Janji dengan Tuhan lain, tiba-tiba buat lain. Kita ni ada dua janji. Satu, janji masa alam arwah. Dalam Quran Tuhan cerita. Dalam Quran, Tuhan cerita tentang janji kita dengan dia. Masa kita duduk dalam alam arwah, duduk dalam rahim mak kita lagi dah. Allah tanya kita masa tu. Allah tanya roh kita. Allah kata, alastu bi rabbikum. Bukankah aku Tuhan kamu semua? Qalu bala syahidna. Maka jawab semua roh pada masa tu, bahkan kami naik saksi. Itu janji kita yang pertama dengan Allah. Kemudiannya kita dilahirkan ke muka bumi ini. Dalam perut mak lagi dah buat janji dengan Allah. Janji bahawa Allah itulah Tuhan kita. Tak ada Tuhan lain. Janji bahawa apa juga yang Tuhan suruh kita akan buat. Janji bahawa kita nak taat. Habis-habisan punya taat kepada Allah. Itu janji masa alam arwah. Bila beranak keluar mai atas dunia ni, sampailah akbalir, kita semayang. Janji lagi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tuh, duk janji di dalam iftitah tu. Kita duk ulang janji itu setidak-tidaknya satu hari 5 kali. Kita ulang janji yang sama. Setidak-tidaknya satu hari 5 kali. Tiba-tiba manusia yang berjanji di dalam alam arwah. Tiba-tiba manusia yang berjanji 5 kali setidak-tidaknya dalam satu hari. Dia memukiri janji dia dengan Allah.
Mukit janji. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ini, dan orang-orang yang memutuskan janji dia dengan Allah selepas dia berjanji, dan memutuskan mereka itu akan barang yang menyuruh oleh Allah Taala dengan dia. Hak Tuhan suruh dia bantah. Saya baca satu artikel orang putih keluar dalam majalah View. Ada satu sahabat bagi di Masjid Tasik Gelorong baru ni. Dalam majalah View ada satu orang Islam tulis dalam artikel tu. Dia kata apa nak jadi? Apa yang akan jadi pada Malaysia ni? Dia kata. Daripada sehari ke sehari dia kata nampak seolah-olah Malaysia ni dipimpin oleh Taliban. Dia kata. La ilaha illallah. Tulis dengan bahasa orang putih dia lah. Apa nak jadi ke Malaysia ni? Daripada sehari ke sehari nampak makin teruk ni. Macamlah dipimpin oleh Taliban. Taliban. Asal-asal dia. Taliban. Orang Melayu buh jadi Taliban. Mujur dia tak tulis Pariban aja. Kan? Dia kata hari ni pakai pakaian pelik sikit. Pakai pakaian pelik sikit. Dah diseret ke mahkamah dan dijatuhkan hukum. Dia kata, hari ni. Ke depan esok dia kata tak ada dah. Orang boleh pergi mandi di swimming pool. Dan yang paling dia takut sekali, sukan Commonwealth. Sukom. Tak akan boleh dijalankan di Malaysia. Pasal apa? Dia kata pasal Malaysia ke depan esok akan kuasakan undang-undang. Laki-laki kena pakai seluar panjang. Perempuan kena pakai head cover. Dia kata. Makna kata, kita ni nampak duk tuju jalan tak betul lah. Dia kata. Tolonglah dia kata. Ditulis tajuk di situ, religion, where is the beautiful of Islam? Where is the beauty of Islam? Di mana cantik Islam ni? Dia kata, kalau ini undang-undang yang ada. Tulisan itu menggambarkan jahil murakabnya penulis itu. Itu dia. Dah nak abang bagi lagu tu. Tak erti. Tak reti tapi pergi nak buat cakap pandai tentang Islam. Maka akhirnya demikianlah jadinya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata dia bahawa menghubungkan dan membinasakan mereka itu di dalam bumi dengan beberapa bagai maksiat. Orang-orang yang jenis mukir janji dengan Tuhan ni, depan ni lah yang akan jadi punca kepada segala maksiat dan kerosakan di atas muka bumi. Depan ni lah yang akan jadi pencetus kepada segala bentuk kekacauan di atas muka bumi. Bila ada suara-suara nak membawa kepada kebaikan, maka depan ni lah orang yang nak rongkai kebaikan itu. Bila ada tanda-tanda kita nak buat benda baik, maka depan ni lah orang yang cuba sedaya upaya nak menggagalkan segala usaha kebaikan itu. Nampak cantik dah lah ni. Kita tengok langkah ke arah nak bagi elok ni ada. Bukan tak ada. Ada. Baik, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala lagi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika allazina la'anahumullah. Fa'asammahum wa a'ma absarahum. Artinya, dan memutuskan mereka itu akan keluarga mereka itu. Maka mereka itulah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ni khusus untuk orang yang putih adik-beradik. Adik-beradik, adik dengan abang tak bertegur. Adik dengan kak tak bercakap. Maka mereka ini orang yang dilaknat Allah. Maka mentulikan Allah Ta'ala akan mereka itu. Allah bagi telinga mereka jadi tuli pekak di hari akhirat esok. Dan membuta ia segala penglihatan mereka itu. Dan telah mengeluarkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam sebuah hadis. Sabda Nabi, la yadkhulul jannah qati'ur rahimin. Yakni tidak masuk syurga oleh qati' rahimin. Yakni orang yang memutuskan keluarga. Nabi bersumpah dalam hadis dia, orang yang putih adik-beradik tidak akan masuk syurga. Dan telah mengeluarkan oleh Tabrani daripada Jabir, telah berkata ia, telah keluar atas kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekalian kami berhimpun semuanya.
Maka sabda ia, hai segala orang yang muslimin, takut olehmu akan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menghubungkan olehmu akan keluarga kamu. Maka bahawa sesungguhnya tiada daripada pahala lebih segera daripada orang yang menghubungkan bagi keluarganya. Satu hari Nabi keluar di depan sahabat-sahabat dia, Nabi bercakap. Nabi kata apa? Nabi kata, wahai sahabat-sahabat aku, wahai jamaah Islam, dengar elok-elok. Tidak adalah pahala yang lebih cepat daripada pahala orang yang menjaga hubungan adik-beradik. Allah bagi pahala cukup cepat kepada orang yang menjaga adik-beradik dia. Dan takutlah sekalian kamu akan derhaka. Maka bahawa sesungguhnya tiada daripada seksa yang lebih segera daripada orang yang derhaka. Dan takut akan derhaka bagi dua ibu bapa. Maka bahawa sesungguhnya bau syurga itu didapat mencium baunya daripada perjalanan 1000 tahun. Nabi pesan pula, dia kata takutlah kepada perbuatan derhaka. Ingat, takutlah kepada Allah dengan menjaga diri kamu daripada derhaka. Jangan derhaka pada Allah, jangan derhaka pada Rasul, dan jangan derhaka kepada ibu bapa. Orang-orang yang melakukan penderhakaan tidak akan cium bau syurga. Sedangkan syurga boleh dicium baunya pada jarak 1000 tahun perjalanan. Baik. Kata dia, demi Allah, tidak dapat mencium akan dia orang yang derhaka bagi dua ibu bapanya. Orang yang mati dalam keadaan mak dia tak redha pada dia. Bukan sahaja tidak masuk syurga, bahkan tak boleh cium bau syurga. Dan pula tiada dapat orang yang memutuskan keluarganya dan kasih sayangnya. Demikian juga orang yang putus hubungan kekeluargaan, maka dia juga tidak dapat mencium bau syurga. Dan tiada pula dapat mencium baunya oleh orang tua yang berbuat zina. Umur dah tua, dah lanjut dah, tapi masih lagi melakukan perbuatan zina. Maka orang-orang yang macam ini tidak akan dapat mencium bau syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu saya ada dah baca satu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim, syaikhun zanin wa malikun kazzab wa ailun mustakbir. Atau kama qala, hadis riwayat Imam Muslim. Nabi bersabda, ada 3 golongan manusia yang mereka ni Tuhan cukup marah. Yang marah Tuhan pada mereka ni digambarkan dalam beberapa peringkat. Yang pertama, Nabi kata Allah marah kepada 3 golongan ni, la yukallimuhumullah. Allah tak mau bercakap di hari akhirat esok. Allah tak mau bercakap langsung dengan mereka ni pada hari akhirat esok. Wala yuzakkihim, bukan takat tak mau bercakap, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan bersihkan mereka daripada dosa. Tak mau bercakap dan tak mau bersih daripada dosa. Tak cukup dengan tak mau cakap, tak mau bersih daripada dosa. Wala yanzuru ilaihim, Tuhan tengok pun tak mahu. Cuba tengok peringkat Tuhan marah. Tak mau bercakap, tak mau bersihkan daripada dosa, tak mau ampun dosa. Dan Allah tak mau tengok langsung mereka ni. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. 4 peringkat Tuhan marah mereka ni. Siapa dia ni, golongan yang Tuhan marah sangat ni? Nabi kata yang pertama, syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Hari ni tuan-tuan boleh baca dalam utusan Malaysia 2 minggu lepas. Tu dia, satu muka surat. Tajuk dia Sumbang Mahram. Cerita perbuatan sumbang yang berlaku di kalangan mahram, adik-beradik yang haram nikah. Boleh tengok sendiri. Datuk memperkosa cucu. Berapa ramai ada dalam setahun. Tengok sendiri, bapa memperkosa anak. Bapa tiri memperkosa anak tiri. Abang memperkosa adik. Jiran memperkosa jiran sebelah rumah. Dan sebagainya. Perbuatan yang cukup teruk.
Tok Wan makan cucu, bapak makan anak, tiri. Subhanallah, ini adalah satu perbuatan yang cukup cemar, sehingga kan Allah Subhanahu wa ta'ala cukup marah kepada golongan ini. Yang kedua, wa malikun kazzab, pemerintah yang suka berbohong. Cakap bohong. 5 tahun sekali bohong orang. 5 tahun sekali bohong pula. 5 tahun pula bohong pula. Hidup dengan duk pemohong orang aja. Allah marah kepada pemimpin dan pemerintah yang macam ini. Dan yang ketiga, wa'ailun mustakbir. Orang miskin tetapi takabur. Sepatutnya miskin, dia tak boleh takabur. Sepatutnya orang miskin ni dia kena merendah diri, sedap diri miskin. Tetapi tak hak seorang ni miskin tapi menyombong, ni Allah yang mengetahui. Maka golongan ini Allah cukup benci, sehingga kan Allah tak mau bercakap dengan mereka. Allah tak mau tengok langsung mereka. Allah tak mau bersihkan mereka daripada dosa. Dan Allah sumbat mereka masuk ke dalam neraka yang sepedih-pedihnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia beritahu dekat kita di dalam kitab yang kita baca ni, bahawa orang tua yang melakukan zina amat dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tiada dapat pula orang yang menghela akan kainnya kerana kemegahan dan membesarkan diri. Jenis duk pakai kain labuh heret lantai ni. Berapa kali jumpa dah ni tajuk ni. Mereka duk tak mau pakai juga. Dia kata orang yang menghela kain, maksudnya pakai kain labuh. Dia duk takwil hadis tu pula. Dia kata tak, yang Nabi kata Allah tak terima semayang orang yang pakai kain labuh ni kalau dia pakai dengan sombong. Dia kata kalau dia tak sombong tak apa. Tak pasal apa yang duk labuh tu? Orang tanya, pasal apa yang duk labuh tu? Dia kata saja. Tak boleh duk jawab saja. Bila Nabi SAW kata, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Nabi kata, maka apa yang labuh daripada kain yang dipakai semayang ni, maka itu bahagian api neraka. Mana bahagian kain yang melabuhi buku lali, Ka'bain makna dia buku lali, maka itu bahagian api neraka. Mai hadis lain dia kata, innallaha la yaqbalu salata rajulin musbil. Sesungguhnya Allah tidak terima orang yang semayang berkain labuh. Kita dah jumpa hadis ni, pening lah kain tu, apa yang nak susahnya? Dah tak mau pening tidur tengkang. Ini yang susah. Kita pasal apa? Kita apabila mendengar ilmu suka berdebat, tidak suka beramal dengan ilmu itu. Berbeza dengan para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi, ilmu yang mereka terima untuk diamalkan. Bukan ilmu itu untuk dicanang-canangkan. Bukan ilmu itu untuk didabik dada. Bukan ilmu itu untuk dibuat pandai berdebat. Bukan ilmu itu untuk dicari kemegahan. Tetapi ilmu untuk diamalkan. Dengar aja balik buat. Dengar aja balik buat. Maka mereka menjadi golongan yang mendapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ni dia ulang lagi sekali. Dia kata orang yang menghela kain kerana kemegahan dan membesarkan diri. Sabda Nabi SAW, innamal kibriya'u lillahi rabbil alamin. Yakni hanya sesungguhnya yang kebesaran itu hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam. Yang hak boleh takabur. Kibriya daripada perkataan kabbara, takabur. Takabur daripada perkataan kabir, besar. Takabur makna dia membesarkan diri. Yang boleh membesarkan diri ini Allah Rabbul Alamin. Allah Tuhan semesta alam saja. Kita tak boleh. Mai pula ayat dalam surah Luqman, Allah kata apa? Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan sekali-kali kamu berjalan atas muka bumi ini maraha, dalam keadaan rasa sombong, tak ketahuan seseorang diri. Berasa besar, berasa terkenal, berasa hebat, berasa orang semua tengok kat dia. Itu semua jangan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat dia. Pasal apa? Pasal sifat takabur, sifat kibriya, itu hanyalah sifat yang layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak layak dimiliki oleh manusia. Dan telah mengeluarkan oleh Ahmad bahwasanya segala amal anak Adam itu
didatangkan pada tiap-tiap hari Khamis malam Jumaat, maka tiada diterima amal orang yang memutuskan rahim. Dia kata telah datang satu hadis menceritakan bahawa Allah Subhanahu wa taala terima amal kita tiap-tiap malam Khamis malam Jumaat. Maka Allah Subhanahu wa taala terima amal manusia kecuali amal orang yang memutuskan silaturahim, maka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Lepas ini kita sambung dan telah mengeluarkan oleh Asbihani. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi sama-sama malam ni ada kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana yang terkasar, mana yang tersilap dan sebagainya, saya mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf daripada tuan-tuan semua. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada silap saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.